Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid 5 Unggul. Hari ini 27 Julai 2021 hari Selasa. Matematik kita pada pagi ini 7.30 hingga 8.30 pagi ya. So cikgu buat rakaman ini untuk PTPR anda. Sebelum cuti ya, kita dalam masuk bab 6 iaitu nisbah dan fungsi trigonometri ya. So di sini ada beberapa perkara yang mungkin perlu mengambil perhatian anda, iaitu anda telah belajar bulatan unit di mana bulatan itu berjejari satu unit. Kemudian kita ada 4 sukuan untuk fungsi trigonometri. Sukuan 1 di sebelah kanan atas, sukuan 2 sebelah kiri atas, sukuan 3 sebelah kiri bawah, dan sukuan 4 sebelah kanan bawah. Kemudian kita juga telah belajar sin cos tangent itu semasa berada di menengah rendah. Jadi itu saya tidak mau ulang. Sin ialah sisi pertendangan bahagi sisi hipotenus. Cos ialah sisi bersebelahan bahagi sisi hipotenus. Dan tangent ialah sisi pertendangan bahagi sisi bersebelahan. Itu untuk sin cos tangent. Dan sebenarnya saya juga ingin bertambah di sinilah. Nanti saya akan bertambah, iaitu teorem Pythagoras. Okey. Teorem Pythagoras ini dia ada A, B dan C kan. Okey, iaitu segitiga bersudut tegak, sisi yang paling panjang itu hipotenus C lah. Dua sisi yang bersudut tegak itu ialah sisi A dan B. Ya, so dia punya rumus 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi A, B, C ada beberapa pasangan yang mesti anda ingatlah. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Ini antara beberapa yang selalu akan kita jumpa lah. Okey. Kemudian kita juga telah belajar sudut rujukan. Sudut rujukan sebadan. Sudut rujukan sebadan ini ada 4 jugalah sebab ikut sukuan kan. Kalau sukuan 1 sudut rujukan dia sama dengan sudut delta. Sukuan 2 180 tolak delta. Sukuan 3 delta tolak 180. Ini kena hati-hati 2 dan 3. Sukuan 4 360 darjah tolak delta. Kemudian kita juga ada belajar nilai-nilai positif negatif lah untuk sin cos tangent. Kalau kita tengok positif sukuan 1 dan 2, cos positif 1 dan 4, dan tangent positif 1 dan 3. Ini telah kita bincang. Dan kita juga telah bincang beberapa sudut-sudut khas. 30, 60, 45 darjah. Okey. Okey, jadi sekarang kita pergi ke muka surat 94. Masa itu ada 3 lagi soalan akhir belum kita bincang, iaitu J, K dan L. So pagi ini kita habiskan J, K, L ini. Nanti lepas you siap kena ambil gambar hantar kepada saya. Ini salah satu yang perlu hantar, J, K, L, satu gambar. Okey, buat macam inilah J, K, L. Okey. Jadi tangent theta sama dengan sifar 0.4663. Jadi ini nilai dia positif ini positif. Tak ada negatif masuk positif lah kan. Tangent positif dia berada di sukuan 1 dan 3. Tengok balik nota kita 1 dan 3. Dari delta sudut tangent songsang 0.4663. So kita dapat daripada kalkulator 25 darjah. Dan 25 darjah kan. Bagaimana dengan sukuan 3? Ini tidak sama dengan cari sudut rujukan. Kalau cari sudut rujukan dia tolak kan. Tapi kalau cari sudut delta, sukuan 3. Ada nota dulu saya beri di sini bahagian A ya. Sukuan 1 delta, sukuan 2 180 tolak delta, sukuan 3 180 tambah delta. Ada bintang di sini di tepi. Maksudnya awak kena ambil perhatian tambah. Sukuan 4 360 tolak delta. Jadi sukuan 3 di sini saya buat tambah 180 tambah 25. Jadi 25 dengan 205 ada 2 jawapan. So kalau tak awak boleh cuba guna kalkulator tekanlah tangent 25 dan juga tangent 205. Memang akan dapat 0.4663.
Lepas itu kita tengok cos. Cos theta negatif. Apa maksud negatif? Kalau negatif maksudnya sukuan cos itu berada di 2 dan 3. Sukuan 2, sukuan 3. Sebab cos positif sukuan 1 dan 4. Jadi 2, 3 dia negatif. Jadi sudut delta cos songsang 0.3412. Ingat negatif tak perlu ikut. Negatif hanya beritahu kita kedudukan sukuan. So kita dapat 70 darjah. 70 darjah ini ialah sudut delta lah. So sukuan 2 180 tolak delta, 180 tolak 70. Sukuan 3 180 tambah delta, 180 tambah 70 darjah. Dan kita dapat 110 dan 205. Ini dua jawapan dia. Lepas itu L, ini kena buat sedikit olahan. Kita pindah tambah punca kuasa 3 ini ke kanan, negatif. Lepas itu bahagi 2. Punca kuasa 3 bahagi 2. Dan negatif, sin negatif berada di sukuan 3 dan 4. Sukuan 3 dan 4 sebab positif 1 dan 2 mah sukuan. Okey, so dan kalau kita ada perhatikan punca kuasa 3 bahagi 2, kalau you tengok muka surat yang pertama iaitu 91 kah? 91. Dalam nota itu sudut khas dalam jadual. Punca kuasa 3 per 2 ini ialah 60 darjah. So senang, theta 60 darjah saya dapatlah. Kalau tidak guna kalkulator pun okey, sama saja 60 darjah. So sukuan 3 180 tambah 60 darjah 240 darjah. Sukuan 360 tolak 60. Ini mesti tolak daripada sudut delta yang asal ini ya. 1 tambah 1 tolak sukuan 3 dan 4. So dapat 300. So 240 300 darjah. You boleh guna kalkulator untuk kira, memang dapat nilai itu. Okey, so ini 3 Ini 3, ambil gambar, hantar kepada saya. Okey. Lepas itu kita pergi ke muka surat 95. Okey, 95. Sebenarnya cikgu sudah buat rakaman tadi. Masa saya buat itu, saya bincang bersama-sama dengan soalan. Tapi rupanya mikrofon saya tidak on, tidak ada suara. So saya buat sekali lagi. So ini sudah ada jawapan. Sebenarnya saya sudah bincang dalam rakaman pertama tadi ya. Okey, untuk contoh 6, selesaikan setiap yang berikut. Dalam raja di bawah, RST ialah garis lurus. Okey, so kalau kita tengok ini segitiga ini, UST ini segitiga sama kaki. Ini sudut 44. Jadi kita boleh cari sudut kaki ini berapa sebab dua ini sama. So 180, satu segitiga 180 tolak 44. Pakinya bahagi 2, kita dapat 68. So ini sudut 68, 60 ini pun 68 Okey. So 68 ini satu garis lurus kan. So berapa X? X ialah 180 tolak 68. So ini 112. 112 darjah. So tangent 112 guna kalkulator, tangent 112, tangent kita nak cari tangent S kan. Tangent S itu 112. So kalkulator tekan dapat negatif 2.4751. Okey, kemudian bahagian B, PQR dan TRS ialah segitiga bersudut tegak. Ada dua segitiga bersudut tegak di sini ya. Diberi QR sama dengan 2RS. Okey, kita buat dulu. QR 8 cm kan? QR 8 So sama dengan 2R. So saya boleh cari RS di sini. So pindah 2 ke kiri bahagi. So RS ialah 4. So saya isi di sini. Kemudian kita juga diberitahu bahawa PT sama dengan TR. PT sama dengan TR. Kan? So maksudnya PR ini adalah tidak tengah di T lah, separuh-separuh. Jadi ini kita sudah tahu 10, ini 8. Tadi kita kan teorem Pythagoras 6, 8, 10 kan. So ini ialah 6. Ini 6 PR 6. So bahagi 2, 3, 3. So kalau kita tengok segitiga bersudut tegak yang kecil, 3 sudah tahu, 4 sudah tahu. Ini mesti 5 lah kan, 3, 4, 5. So kita nak cari cos X. Mana X? S di sini. Ada nampak S ini? S ini sudut dia sukuan 2. Sukuan 2. Tak boleh cari di sukuan 2 sebab di sini tak ada segitiga bersudut tegak. So kita masuk dalam sini. So sukuan 2 cos memang negatif, automatik di depan. Okey, so cos ialah sisi persebelahan. Persebelahan ialah 3. So 3 bahagi dengan hypotenuse. Sisi hypotenuse 5. So 3/5 ataupun tulis negatif 0. Okey. Dan akhir sekali, sekejap saya tengok C ya. Okey, bahagian C.
Okey, dalam raja di bawah, PTQ dan TQS ialah segitiga bersudut tegak dan TSU ialah garis lurus, diberi RS sama dengan 2QR. Ini kita boleh cari RS sama dengan 2QR, kita dapati QR telah diberi ya di dalam gambar raja, QR ialah 8. So 2 adalah 8, RS ialah 16, R hingga S 16. Dan jumlah nanti Q hingga S 8 tambah 16 akan kita guna iaitu 24 kalau jumlahkan. Okay, lepas itu kita juga boleh dapati satu lagi maklumat penting di sini, sin X. Apa maksud sin X? Sin sama dengan 4/5. Kita punya sudut S di sini kan. Jadi sin ialah sisi pertentangan. So ini 4 bahagi hipotenus. So ini 5 kan. So 4, 5. Satu lagi sisi ini mesti 3 sebab segitiga bersudut tegak 3, 4, 5. Tapi kalau kita tengok yang 4 ini, dia punya sisi sebenar 20 cm sebab dia guna nisbah. So 4 tarak 5, 20. So sisi lain pun tarak 5. 5 tarak 5, 25. 3 tarak 5, 15. Hanya untuk segitiga ini saja. So dia nak tanya cos sebelum itu. So kita sudah cari 15 cm. Ini dalam panjang cm. Ini 8. Ada tadi saya bagi 8. Tak ada kan. So tadi saya kata ABC tu saya buat sekali lagi di sini ya. Sebab tadi luang tak cukup. Okey, ada lagi ya. ABC 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25. Ada lagi 8, 15, 17, 9, 12, 15. Ini antara lah. So di sini kita akan gunakan yang 8, 15, 17. Sebab di sini 8 sudah tahu, 15 sudah tahu. So yang purple color ini TR ini 17 17. Boleh saya isi. Okey, isi guna ke tidak itu tak tahu lagi lah. Kita tengok dulu Okey, kita nak cari yang pertama cos Y. Y di sini kan, tengok sukuan 2 kan, lebih 90 darjah. Lagipun di sini tidak ada segitiga bersudut tegak. So saya masuk di dalam sini. Ini ialah Y. So kita tahu Y itu ialah sisi persebelahan bahagi hipotenus. Persebelahan 8. Hipotenus 17. So 8/17. Tetapi cos sukuan 2 automatik negatif di depan. Lepas itu kita tengok lagi tangent Z. Kita nak cari tangent Z. Z luar ini sukuan 2 kan? Sukuan 2 tangent. Tangent apa? Sukuan 2 tangent negatif. Automatik ada negatif di depan negatif, lupa ini tadi. Ada negatif di depan. So tangent di sini tangent kita kena tengok segitiga pink color ini segitiga bersudut tegak. Mungkin saya keluarkan segitiga tak nampak. Segitiga bersudut tegak ini tadi kata Z di sini kan tak boleh cari ya. Kita masuk dalam sini Z, ini sudut tegak. So ini 15 cm. Ini 24 cm, kita tambah 8 dengan 16 kan 24. So tangent ialah sisi pertentangan bahagi persebelahan. So 15 bahagi 24. Betul lah. Okey, naikkan sikit lagi. Ini dia. 15 bahagi 24 dan ada negatif automatik di depan so kita mudahkan kecilkan lagi bahagi 3 bahagi 3 58. Tapi ada negatif negatif 58 baru betul Okey. So itu jawapan untuk bahagian C So awak kena gambar raja itu kena conten kena berikan langkah kerja seperti ini baru awak boleh faham nanti Okey, jadi awak ambil gambar muka surat 95 juga. So satu murid hantar 2 gambar. Muka surat 94 JKL dan muka surat 95 ABC. Okey so sekali lagi saya harap lebih ramai boleh mengikuti PTPR rakaman ini. Kemudian esok hari Rabu kita ada kelas Google Meet pukul 9.45 hingga pukul 10.30 seperti sebelum inilah masa dia sama. Dan setia maklum sekarang ini sudah penghujung Julai, tidak lama lagi akan masuk Ogos. Bila sekolah akan buka tak tahu lagi, tetapi SPN punya tarikh sudah ditetapkan. Dengan kata lain SPN telah semakin mendekati tetapi kita tidak boleh bersemuka. Jadi ini
pembelajaran secara online ini, secara atas talian ini adalah satu-satunya kaedah yang boleh kita pakai buat masa ini. Jadi sekiranya anda tidak mengikuti PDPR saya ataupun tidak mengikuti PDPR, macam mana awak nak membuat persediaan untuk SPM anda? Awak kena ingat SPM itu anda punya, bukan saya punya. So saya harap kehadiran itu sangat penting sebab saya nampak kalau Google memang tidak ramai. Paling banyak pun 15-16 yang sebelum ini. Paling banyak pun. Tak pernah pun penuh. Kemudian kalau rakaman mungkin lebih sikit kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kurang. Saya kiralah rakaman ke Google Meet ke, saya harap kehadiran wajib. Kata faham ke tidak faham dulu. Hadir dulu. Hadir dulu baru ada peluang untuk faham. Hadir pun tidak, macam mana nak faham? Kan? So saya harap awak semua memahami ya perasaan saya. Okey, ini sekarang tingkatan 5 sudah, bukan tingkatan 4 dah. Banyak ketinggalan di tingkatan 4 belum kita cover balik. Apatah lagi tingkatan 5 ya sama kalau boleh ya. Saya nak mula kelas tuition dengan Liliana. Liliana kata masa itu ada orang murid nak buat kelas tuition secara personal dengan saya kan. Maksud saya secara online lah, secara percuma, tapi dia belum bagi nama saya kepada saya lagi. Saya harap yang ikut nak betul-betul ikut, betul-betul nak ikut, kemudian tidak ada masalah lain itu, silakan. Kita aturkan masa seminggu sekali ke 2 kali ke, saya tak kisah. Setiap kali 1 jam ke, kita berikan sedikit pengorbanan dari segi masa dan kita akan dapat sesuatu nanti. Okay, so itu sahajalah untuk rakaman video kita pada pagi ini. Kita jumpa pada pagi esok. Sekian, terima kasih. Bye-bye.